أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. النوع الأول وهو ما زيد فيه حرف واحد على الثلاثي وهو ثلاثة أبواب. An-naw'ul awwalu bermula bagai yang pertama. Huwa ma zida fihi. Waw itu tidak ada. An-naw'ul awwalu bermula bagai yang pertama ni. Huwa ialah ma zida fihi. Ialah fa'il. Ma barang yakni fa'il. Zida fihi yang ditambahkan. Fihi pada fa'il ni harfun wahidun akan satu harf ala sulasi di atas fa'il sulasi. Ala sulasi di atas fa'il sulasi mana di atas fa'il yang bahasa huruf asal tiga harf. Jadi telah maklum bagi tanya bahasa yang kita bicara sekarang ni ialah fa'il sulasi madhi. Jadi asalnya pokok bahasa daripada ilmu sorahnya iaitulah tentang kelima harap. Maka kelima harap pada asalnya tak ada dua bahagian. Pertamanya fa'il sulasi, yang keduanya fa'il rubai. Fa'il sulasi ialah fa'il yang bahasa tiga haraf. Fa'il rubai ialah fa'il yang bahasa empat haraf. Maka tiap-tiap daripada kedua-dua fa'il ni, fa'il sulasi dan fa'il rubai ni terbahagi kepada dua bahagian pula. Pertamanya sulasi mujarrad yang bahasa tiga haraf yang sunyi daripada huruf tambahan. Yang keduanya sulasi mazi. Fa'il yang bahasa huruf asal tiga haraf tapi ditambahkan akan huruf-huruf yang baru di atas huruf asal tu. Yang demikian juga fa'il rubai. Bahagian kedua fa'il rubai. Fa'il rubai terbahagi kepada dua bahagian juga. Pertamanya iaitulah rubai mujarrad. Rubai mujarrad mana fa'il yang adalah huruf asal yang empat haraf yang sunyi daripada huruf tambahan. Yang keduanya rubai mazi. Fa'il yang bahasa empat haraf tapi yang ditambahkan di atas empat huruf ni akan segala haraf-haraf tambahan. Maka bahasa yang kedua sini ni kita dah menyata rubai sulasi mazi. Sulasi mazi ni ialah ada tiga bagai, ada tiga nak. Nak yang pertamanya huwa ma zida fihi harfun wahidun ala sulasi. Bermula bagai yang pertama huwa. Huwa waw tu tidak ada. Sebab kalau lah ada waw tu tak sah nak jadi khabar bagi an-naw'ul awal tu. Sebab an-naw'ul awalu jadi mubtada, an-naw'u jadi mubtada. Huwa ma tu jumlah mubtada. Huwa ma jumlah mubtada khabar jadi khabar bagi an-naw'ul awal. Kemudian sekiranya kalau lah ada waw tu, jadi jumlah tu tak boleh dah nak jadi khabar bagi an-naw'ul awal. Kerana waw ni orang panggil waw isti'anah. Permula akalan semula. Jadi permula akalan semula situ, sekiranya kalau ada waw, jadi kalam tu permulaan semula. Memang tidak ada lah hubungan cakapan kata wahwa mazidafih dengan an-naw'ul awal. Tu. Bila tidak ada hubungan, tak boleh lah nak jadi khabar bagi an-naw'ul awal. Sedangkan di sininya kalau huwa mazidafih ni ada hubungan lagi, ada gantungan lagi dengan an-naw'ul awal. Kerana an-naw'ul awal tu jadi mubtada, jumlah huwa mazidah tu jadi khabar. Jadi bila jumlah huwa mazidah jadi khabar, jadi waw tu terpaksa tak ada. Setengah-setengah kitab Naskah tu tidak ada waw. Dalam syarahan dia pun memang dia kata tak boleh. Dia masukkan waw situ.
Kerana biasanya kalau waw ada tu, orang panggil kalam tu kalam ajnabi, kalam asing, suku. Tidak ada gantungan kalam yang kemudian dengan kalam yang pertama, kalam yang dulu. An-naw'ul awalu bermula bagai yang pertama huwa ma zida fihi ialah fi'il. Zida fihi yang ditambahkan fihi pada fi'il ni harfun wahidun akan harah yang satu. Tambah-tambah ala sulasi di atas fi'il sulasi. Fi'il yang bahasa huwa asal 3 harah. Kemudian kita tambah di atas dia ni 1 harah. Tu orang panggil fi'il sulasi mazid. Sulasi dikatakan sulasi i'tibah huwa asal dia 3 huruf. Dan dikatakan rubai ini, iktibar ditambahkan di atas huruf asal yang 3 huruf ni akan 1 haraf, akan 1 huruf. Wa huwa salah satu abwabin. Wa huwa dan iaitu an-naw'ul awal atau ma zida fi harfun wahidun ala sulasi ini salah satu abwabin ialah 3 bab, 3 wazan. Salah satu abwabin mana salah satu azwani ialah 3 wazan sama. Al-awwal al-babul awalu bermula wazan yang pertama af'ala yuf'ilu if'alan ialah wazan af'ala yuf'ilu if'al. Af'ala yuf'ilu if'alan. Ini dikatakan salah satu daripada wazan bagi fi'il sulasi mazi, tapi sulasi mazi daripada bagai yang tambahlah, iaitu sulasi mazi yang ditambahkan di atasnya 1 haraf. Af'ala yuf'ilu if'alan. Af'ala tu dikatakan wazan. Maka af'ala yuf'ilu if'al ni, wazan ni memang dah tambah dah 1 harah ni. Kalau mengikut wazan yang asalnya daripada fi'il sulasi mujarrad, fa'ala yaf'ilu if'alan. Fa'ala yaf'ilu if'al. Fa'ala yaf'ilu fi'lan. Tu asal. Fa'ala yaf'ilu fi'lan. Fa'ala yaf'ilu fi'lan. Daraba yadribu darban fa'lan. Daraba yadribu darban. Tu dikatakan hak sulasi mujarrad dia. Kemudian di sini kita dah menyatakan fi'il hak sulasi mazi. Sulasi mazi ni ia telah tambah 1 haraf. Lalu telah ditambahkan akar hamzah jadi af'ala yuf'ilu if'alan. Af'ala yuf'ilu if'al. Maka af'ala yaf'ilu if'al sekarang ni dikatakan fi'il sulasi mazi. Fi'il sulasi mazi tambah 1 haraf. Mauzunuhu bermula timbangannya, timbangan bagi wazan af'ala yaf'ilu if'al ni ialah akrama yukrimu ikraman. Ialah akrama yukrimu ikraman. Sama juga. Akrama ni dikatakan mauzun bagi af'ala yaf'ilu if'al. Maka mauzun ning ni asal antara daripada fi'il hak sulasi mujarrad dia nya ialah karuma yakrumu kiraman. Salah tu karuma yakrumu karaman. Karama yakrumu karaman. Asalnya karuma yakrumu karaman tu. Kemudian tambah hamzah 1. Sebab di sini kita dah bahas nak buat ke dia tu jadi fi'il hak sulasi mazi. Tambah hamzah 1 jadi akrama yukrimu ikram. Akrama yukrimu ikram. Wa alamatuhu dan bermula tanda. Tu sama seperti kata wa alamatuhu. Waw situ waw isti'anah tu. Ya, jadi wa alamatuhu ni cakap pe dah bahasa wa alamatuhu ni memang tak gatunglah dengan masalah yang dulu. Kenapa masalah yang musannaf nyata tak af'al if'al? Dah beda. Mauzunu akrama yukrimu ikram. Dah habis kat tu dah masalah. Kemudian wa alamatuhu ayyakuna madhi ni isti'anah semula, permula akal semula. Masalah lain pula di sini ni. Maka bolehlah kita nak dibubuhkan akal waw situ dikatakan waw isti'anaf. Isti'anaf bayan, waw yang bahasa permulaan, yang bahasa ilmu bayan situ. Maka permulaan akal semula situ. Dia bila lah ada waw isti'anaf ni kita reti faham kata bahasanya masalah tu masalah yang lain pula. Memang masalah yang jatuh kemudian daripada waw tu tidak ada gantungan dengan masalah yang dulu. Tu dikatakan waw isti'anaf. Maka di sini ni alamat tu jadi mubtada, anyakuna jadi khabar. Jadi bahasan ni ialah bahasa lain pula. Kenapa? Iaitulah musannaf nak menerang dan nak menyatakan akan tanda-tanda untuk kita nak reti dan nak faham, nak tahu akan keadaan fi'il yang datang di atas wazan yang pertama daripada bagai yang pertama bagi fi'il sulasi mazi. Lalu itulah kata wa alamatuhu dan bermula tandanya, tanda bagi al-babil awal
Pecamannya pecaman ke al-babil awal an yakuna madihi, bahawa adalah fa'il madinya, fa'il madi ke al-babil awal wazannya pertama ni. Ala ni kalau mazuh khabar bagi yakun. Sebab yakun tu fa'il nawasih. Beramal dia merupakan isim nasab khabar. Madihi jadi isim bagi yakun. Ala ta'ala khabar. Alamat tandanya untuk nak erti, nak faham, nak tahu katanya kelimah-kelimah tu datang di atas wazan af'al yaf'il if'al ni. An yakuna madihi, ialah keadaan fa'il madinya, fa'il madi bagi al-babil awal ni. Fa'il madi ni ja'iyan ala arba'ati ahrufin. Allah Ta'ala khabar yakun. Takdir ja'iyan lah. Sebab ala yahrah tu. Harrah ni semata-mata harrah tak boleh nak jadi khabar. Pastilah dia kena ta'wil dengan isim. Habis tu dia panggil Allah ni takluk mazhuf. Takluk mazhuf jadi khabar yakun. Yang tempat takluk dia tak ada. Tempat takluk bagi Allah tu tidak ada. Kemudian takdir tempat takluk mari itulah yang ialah jadi khabar yakun. Ja'iyan ilah datanglah madihi ni ala arba'ati ahrufin di atas parah. Jadi khulasah kita nak cerita kata bahasanya alamat tanda pecaman untuk kita nak erti, faham, tahu kata kelimah tu datang di atas wazan af'al yaf'ilun ialah keadaan fa'il madi dia datang di atas empat harah. Empat harah. Tapi empat harah ni bi ziyadatil hamzati fi awwalihi. Empat harah mana? Empat harah yang bersepakai di ziyadatil hamzati dengan ditambahkan akar hamzah fi awwalihi pada permulaannya. Empat harah tu yang tambah hamzah pada permulaan tu. Adapun kalaulah empat harah juga fa'il madi tapi dengan ditambahkan akar harah. Satu harah di antara fa'il dan fa'il. Itu alamat tanda bagi wazannya keluar pula. Dimakian juga kalaulah kita tahu keadaan fa'il madi itu datang di atas empat harah. Tapi empat harah tu yang bersepakai dengan ditambahkan akar alif di antara fa dan in. Itu dikatakan alamat macam mana bagi wazan yang ketiga pula. Lalu tolong sana. Jadi keadaan fa'il madi datang di atas empat harah ni alamat tu umum tu. Alamat tu benar di atas wazannya pertama, wazan kedua, wazan ketiga. Cuma perbezaan dianya di atas bersepakai dengan huruf tambahan. Tapi tu bi ziyadatil hamzah tu ba tu talak mazhuf jadi ha daripada arba'ati ahruf. Nak menyata kelakuan empat harah tu. Yang musannaf kata alamat tanda keadaan fa'il madi ialah empat harah tu bagaimana empat harah tu? Nak menyata kelakuan tu. Sebab hal-hal kita telah ngaji dalam kitab luahnya, hal-hal ni satu isim yang nasab untuk nak menerangkan akan kelakuan bagi benda. Nak menerangkan kelakuan bagi benda. Sini nak menerangkan kelakuan bagi empat harah. Kata keadaan fa'il madi datang tak empat harah, kelakuan dia tu bagaimana? Bi ziyadatil hamzati fi awali, hal keadaan empat harah ni bersepakai dengan ditambahkan akar hamzah fi awalihi pada permulaan bagi wazan pertama. Empat harah dengan tambah hamzah. Contoh katanya seperti af'ala tadi lah. Af'ala ni datang tak empat harah tu. Tapi empat harah pada af'ala ni dengan ditambahkan hamzah pada awal. Sebab surasi mujarrad dia nya fa'ala je. Tambah hamzah pada awal di af'ala. Demikian juga mauzun timbangan dia tu. Akrama ni tanda kata dia ni daripada fa'il sulasi mazinya keadaan dia datang di atas empat harah. Akrama hamzah kahrami. Maka empat harah tu bersepakai dengan tambah hamzah pada awal. Asalnya sulasi mujarrad ya karuma, tambah hamzah jadi akrama. Jadi akrama. Maka akrama dah salah satu daripada mauzun kelimah-kelimah yang didatangkan di atas wazan yang ialah wazan yang pertama daripada segala wazan-wazannya tiga yang dihantarkan bagi sulasi mazi yang datang di atas bagai yang pertama. Wa bina'uhu lit-ta'diyati ghaliban. Habislah. Masalah alamat habis sukat tu. Ini musannaf permulaan kalam semula situ. Musannaf nak menerangkan orang panggil hantaran dan makna bagi fa'il yang datang di atas bab yang pertama. Wa bina'uhu dan berulah hantaran, bermula maknanya dah hantaran bagi al-babil awal wazan pertama ni lit-ta'diyati ghaliban lam tara lit-ta'an ta'lam adu khabar. Kainun adalah lit-ta'diyati bagi menjadikan fa'il muta'addi ghaliban pada ghalib. Ghalibnya fa'il yang datang di atas wazan yang pertama daripada bagai yang pertama ni iaitulah binaan dianya dijadikan fa'il muta'addi ghaliban pada ghalib. Kebiasaannya daripada fa'il lazim berlaku. Seperti akrama. Akrama ni belum daripada tambah hamzah karuma fa'il lazim. Karuma
Yakrumu karoman. Karuma tu makna melia. Telah melia seorang. Melia-melia ni sifat melia ya tak melampau kepada orang lain. Hanya ada pada diri seorang tu. Kemudian bila tambahkan hamzah jadi akrama. Jadi akrama sekarang jadi fi'il ta'dih lah. Karuma asal makna melia. Tapi bila kata akrama jadi fi'il muta'addi. Mana akrama Zaidun amran, membuat melia lah Zaid amran akak Ammar. Zaid tu buat melia kepada Ammar. Bila Ammar mari tu dia tu akak syahir ke, akak kuih akak apa. Tu lem pecik-pecik orang kurma. Tu mana buat melia kepada umat. Jadi sekarang jadi fi'il muta'addi. Asalnya belum daripada tambah hamzah fi'il lazim. Karuma Zaidun melia Zaid. Zaid melia. Bila tambah hamzah jadi muta'addi. Jadi khulasahnya, binaan dah hantaran bagi wazan pertamanya, kebanyakannya dihantarkan dibagi jadi muta'addi kan akaf fi'il lazim. Wa qad yakunu laziman, dan terkadang adalah al-babul awal. Wazan yang pertama ni laziman fi'lan laziman ialah fi'il lazim. Asalnya fi'il lazim bila tambah hamzah memang jadi fi'il lazim juga. Ini sedikit-sedikitlah, jarang-jarang. Wa qad yakunu, dan terkadang. Bila kata terkadang ni memang sedikit lah. Orang panggil qa' pada taqad yakunu. Qa' lit taklih. Qa' masuk di atas fi'il mudhari' menunjuk di atas makna yang sedikit. Jadi keadaan fi'il yang datang di atas wazan akrama yukrimu ikram bina lazim ni sedikit benar. Yang banyaknya di atas muta'addi. Wa qad yakunu, dan terkadang adalah al-babul awal ni laziman ay fi'lan laziman ila fi'il lazim. Memang dah tambah hamzah tapi tetap jadi fi'il lazim. Misalul muta'addi, contoh misalnya. Misalul muta'addi ulah misal contoh bagi fi'il muta'addi yang datang di atas wazan af'ala yaf'ilu if'al ni. Nahu aqrama Zaidun amran, telah buat melia Zaid amran akak Ammar. Buat melia Zaid. Zaid ni buat melia amran akak Ammar. Akrama tu fi'il muta'addi tu asalnya fi'il lazim. Wa misalul lazimi, maka akrama tu dikatakan sulasi mazi. Sulasi mazi itu bukan sulasi mujarrad. Sulasi mazi, sulasi dikatakan sulasi iktibar asal huruf asalianya 3 haraf kahramin tu. Dan dikatakan mazi, iktibar ditambahkan akar hamzah di atas dia. Jadi sekarang ni akrama dikatakan fa'il sulasi mazi. Sulasi mazi yang ditambahkan 1 haraf yang datang di atas wazan yang pertama. Wa misalul lazimi, dan contoh bagi fa'il lazim. Nahu asbahar rajulu, berpagi-pagilah seorang laki-laki. Berpagi-pagilah oleh seorang lelaki. Asbaha tu asalnya sabaha. Fi'il lazim lah. Bila tambah hamzah pun jadi fi'il lazim juga. Ni hak sedikit. Jara-jara berlaku ni. Biasa banyaknya fi'il lazim bila tambah hamzah jadi muta'addi. Al-babus tsani, bermula wazan yang kedua. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ialah wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Din dikatakan wazan yang kedua. Surah Al-Mazi juga. Mauzunuhu, bermula mauzunnya. Mauzunuhu bermula mauzunnya. Bermula mauzun. Kalau boleh beli itu tu apa nama panggil papeloh yang putih. Tak kat sini satu. Mudah nak buat jadual, nak buat kulasah. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ila wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan dikatakan sulasi wazin juga. Asalnya fa'ala yaf'ilu fa'lan. Asal tu. Kemudian kita ditambahkan 1 haraf. Jadi 4 haraf. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Mauzunuhu, bermula mauzun, bermula timbangannya. Lafaz-lafaz yang ditimbangkan di atas wazan fa'ala yafa'ilu taf'il ni ialah farraha yufarrihu tafrihan. Farraha yufarrihu tafrihan. Farraha yufarrihu tafrihan. Farraha yufarrihu tafrihan. Ini dikatakan sulasi mazid juga. Kerana asal huruf dianya ialah 3 haraf. Farraha ni asalnya fariha. Fariha yafrahu farahan. Satu. Fariha
Suka Zaid suka. Tu fa'il lazim juga ni. Bila tambahkan akar harah yang berjenis dengan infa'il. Gapo kita tambahkan akar ra ya infa'il di sini kena tahra. Fa tu dia kata fa fa'il, ra dia kata infa'il, ha dia kata lam fa'il. Maka di sini nak buatkan jadi fa'il rubai sulasinya iaitu tambahkan akar harah yang berjenis dengan infa'il. Gapo iaitu tambahkan akar ra seumpama ra infa'il. Bila tambah ra jadi fararoha. Fararoha ni kaedah sorah bila berhipung dua harah yang berjenis pada satu tempat, pastilah kena masuk, kena idgham ke harah tambah dan harah kedua jadi farroha. Maka farroha tu sekarang tu dijadikan fa'il sulasi mazik. Sulasi mazik. Asalnya fa'il lazim, sekarang dijadikan fa'il muta'addi juga ni. Asalnya faraha fariha zaidun, Zaid suka. Tapi bila dibuatkan fa'il muta'addi, fa'il sulasi mazik jadi fa'il muta'addi dia. Farrahtu Zaidan, aku mempersukakan akan Zaid. Aku ni buat satu-satu benda, Zaid tu suka. Itu orang panggil makna yang pokok yang asal lah. Muta'addi lazim ni orang panggil makna yang umum. Kemudian dalam muta'addi tu ada pula lah. Ada bina tu bina li taksir. Kalaulah kita tawazan yang kedua naik kerata dia cerita. Taksir itu ada taksir pada fa'il, taksir pada fa'il, taksir pada maf'ul. Demikian juga kalau tambahkan akar alih ni. Iaitulah ada hak muta'addi, ada hak lazim. Hak muta'addi ni kalau makna yang qah dia nya, ada muta'addi tu orang panggil bina lil musyarakah di antara dua orang. Atau musyarakah di antara seorang. Di antara satu pihak. Lain kerata di situ. Kalau kita ngaji sarah-sarah tu memang banyak lagi lah bahasa dia ni. Wa alamatuhu dan bertanda pecamannya bagi al-babil awal. Tanda bagi bab yang kedua. Wa alamatuhu dan bertandanya. Wa alamatuhu dan bertanda pecamannya. Pecaman bagi al-babil awal, al-babis sani, bab yang kedua ni. An yakuna madihi. Ialah keadaan fa'il madinya, fa'il madi bagi al-babis sani. Ja'iyan datanglah mad fa'il madi ala arba'ati ahrufin di atas 4 harah juga. Tapi 4 harah ni 4 harah mana? 4 harah hal keadaan 4 harah ni bersepakai ba ni tak ada mazhab jadi hal pada arba'ati ahruf. Nak menyatakan kelakuan 4 harah. 4 harah tu bagaimana 4 harah tu? Kerana keadaan fa'il madi datang tanpa harah tu umum tu. Wazan yang pertama keadaan fa'il madi datang tanpa harah. Wazan yang ketiga keadaan fa'il madi datang atas parah juga. Jadi bilalah kesamaran tu lalu itulah mustahil nak menerangkan kelakuan parah tu, supaya untuk nak membezakan di antara tiga-tiga wazan tu. Parah yang bagi wazan yang kedua ni bi ziyadati harfin wahidin bainal fa'i wal 'aini min jinsi 'aini fa'li. Hal keadaan parah ni bersepakai parah dengan ditambahkan akar harah yang satu. Dengan ditambahkan akar satu harah. Tambah satu harah ni kita nak tambah tu di mana? Tambah-tambah tu. Baina ni zorah. Pasti kena ada takluk dia. Takluk pada dia ada. Tambah satu harah kita nak tambah tu di segi mana? Tambah pada permulaan ke belum daripada fa'il. Atau tambah di antara fa dan in ke. Atau tambah kemudian daripada lam. Lalu tolong sana menyata. Tambah-tambah ni. Bainal fa'i wal aini. Di antara in fa'il wal aini dan di antara fa fa'il wal aini dan in fa'il. Tambah ke akar harah yang satu di antara fa fa'il dan in fa'il. Tu. Fa fa'il tu mana? Kalaulah kalau pada memadah kita misal farroha. Kita tahu sulasi jaraknya fariha. Fa fa'il itu kena tafa tu. In fa'il kena tarruf. Kali itu tambah ke akar harah yang satu. Di antara fa dan in. Harah yang satu mana? Min jinsi aini fa'li. Harah yang satu yang adalah harah yang satu ni. Min jinsi aini fa'li. Daripada harah yang bersejenis dengan in fa'li. Min jinsi aini fa'li ni. Sifat pada harfin wahid. Harah yang satu mana? Min jinsi aini fa'li. Yang adalah daripada harah yang bersejenis dengan in fa'li-nya. In fa'li bagi al-babil awal. Jadi khulasahnya tanda kita nak tahu, nak kenal katanya alamat, nak kenal katanya wazan yang kedua ni,
ialah keadaan fi'il madhi datang di atas fa'arah. Fa'arah ni yang bersepakai dengan ditambahkan akar harah yang serupa dengan fi'il, tambah ke harah yang serupa dengan fi'il ni di antara fa dan in. Maksud tu. Tu dengan ditambahkan akan satu harah yang bersejenis dengan fi'il. Tambah ni di antara fa dan in. Fariha fi'il itu kena tarra. Maka tambah ke harah yang bersejenis dengan ra. Dengan bersejenis dengan ra. Apa ra juga? Harah yang bersejenis dengan fi'il pada sifat dan makhraj. Apa ra juga? Jadi fararaha. Bila di fararaha tu kaedah sorahnya bila beri pun dua harah bersejenis pasti kena matikan akar harah jenis yang pertama. Kemudian idgham ke harah pertama harah kedua jadi farraha tu atau fa'ala. Wa bina'uhu dan belah antara bagi al-babisani lit taksiri kainun adalah bina hatara makna dia lit taksir dihantarkan bagi membanyakkan. Membanyak ni makna fa'il tak ada jugalah. Wa huwa dan iaitu at-taksir membanyak ni qad yakunu terkadang adalah banyak ni fil fi'li pada perbuatan. Jadi di segi banyak banyak tu ada tiga bahagian pula. Banyak tu banyak perbuatan ke? Atau banyak tu banyak yang membuat ke? Atau banyak tu banyak yang dikena buat. Lalu tu dalam sanad negara kata wahwa dia itu at-taksi banyak ni banyak-banyak ni qad yakunu terkadang ada banyak fil fi'li pada perbuatan pada diri fi'il. Lah mana bagai banyak ada perbuatan ni? Nahu tawafa Zaidunil Ka'bata. Telah banyak tawaf Zaid al-Ka'bata akan Ka'bah. Telah banyak keliling Zaid akan Ka'bah. Maka banyak situ banyak apa? Banyak keliling tu apa? 7 keliling lah. Adapun fa'il seorang Zaid ya. Maf'ul pun satu juga apa? Satu Ka'bah tu. Betul banyak situ, iaitu banyak perbuatan. Iaitu kena atas berkeliling. Maka tawafa telah dikatakan fa'il sulasi madhi. Sulasi madhi. Dikatakan sulasi i'tibahu asalnya 3 harah. Dan dikatakan rubai i'tibah ditambahkan akan satu harah yang satu yang bersejenis dengan fi'il yang ialah waw. Wa qad yakunu dan terkadang adalah banyak-banyak ni fil fa'ili pada fa'il. Banyak tu banyak fa'il. Banyak di segi fa'il. Nahu mawatatil ibilu telah banyak matilah oleh ibil, oleh unta. Maka banyak mati tu unta tu. Adapun sifat mati tu satu je. Bila keluar ruh daripada jasad tubuh tu kan panggil mati. Kali tu yang banyak sini banyak apa? Ya tak unta tu banyak. Habis tu orang panggil banyak di sini di segi fa'il. Fa'il tu banyak ke apa? Unta tu banyak mati. Wa qad yakunu dan terkadang adalah banyak fil maf'uli pada maf'ul. Nahu ghallaqa Zaidunil abwa. Telah banyak selak dah kocilah Zaid al-abwa akan tekak-tekak. Akan pitu-pitu. Abwa ni mana tekak ni? Kali tu banyak selak situ tu. Selak apa? Selak pitu-pitu tu yang banyak ni. Zaid yang menyelak fa'il satu je. Perbuatan diri selak, diri koci tu satu juga. Kalau itu yang banyak di sini, banyak al-abwa' banyak itu. Maka di sini dikatakan taksir ni, ya telah nasbah maf'ul bih. Jadi khulasahnya, wazan yang kedua ni, binaan dianya lit taksir. Maka lit taksir ada kalanya kena di atas fa'il hak muta'addi. Seperti taksir pada perbuatan dan taksir pada maf'ul bih. Dan ada kalanya taksir ni bina dianya lil lazim, bina lazim. Seperti lit taksir fil fa'ili saja, mawatatil ibilu. Al-babus salisu berwazan yang 3 pula fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Kena baca cepat-cepat sikit. Kita banyak lagi nak baca. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Ini pun dikatakan fa'il sulasi madhi juga. Asalnya 3 harah ni fa'ala yaf'ilu fi'lan. Tambah alif di fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Masdar dia 3 sini. Fa'ala fi'il madhi, yufa'ilu fi'il mudhari', mufa'alatan tu masdar sama'i. Wa fi'alan tu dikatakan masdar mufa'alatan masdar qiyasi. Wa fi'alan dikatakan masdar sama'i. Masdar ni ada 2, ada masdar qiyasi dan masdar tu masdar sama'i.
Kalaulah masdar tu masdar kiasi, maknanya masdar yang dikiyahkan dan ditimbangkan daripada kelimah fi'il. Adapun masdar sama'i ni masdar yang tidak boleh dikiyahkan daripada kelimah fi'il madi dia tu tak boleh nak kiyah. Hanya masdar tu terhenti dengar daripada kalam Arab. Lah mana nak dengar daripada kalam Arab? Pasti nak tengok kamu lah. Atau nak kita tanya Arab apa? Tapi tanya Arab hak erti tahu lah. Tanya Arab kapung tak erti ke? Tu. Mufa'alah ni kiyahkan daripada fa'ala yafa'ilu mufa'alah. Tapi fi'alan wa fi'alan ni orang panggil masdar sama'i, masdar yang didengarkan daripada cakapan Arab. Tengok oleh kaum lah. Mauzunuhu berulah timbangannya, timbangan bagi al-babit salis atau fa'ala yafa'ilu fa'ala fi'ala wa fi'ala ni qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan. Qatala fa'amadi yuqatilu fa'amdari muqatalah masdar kiasi, qitalan wa qitalan tu masdar sama'i. Ya tiap-tiap fi'il ni kadang-kadang ya ada masdar dua, masdar sama'i, masdar kiasi seperti wazan yang tiga ni. Dan kadang-kadang ada satu masdar yang apa iaitu masdar kiasi saja. Seperti wazan yang kedua dan wazan yang pertama. Wa alamatuhu dan tandanya, tanda bagi al-babis salih ni ayyakuna madihi bahawa adalah fi'il madi. Fi'il madi bagi al-babis salih ni ala arba'ati ahrufin ja'iyan datan ala arba'ati ahruf di atas 4 haraf. Fi'il madiyah datang di atas 4 haraf. Tapi 4 haraf ni bi ziyadatil alifi bainal fa'i wal ain. Ba ni nak menyatakan kelakuan 4 haraf. 4 haraf tu bagaimana? 4 haraf tu umum tu. Bi ziyadatil alif, 4 haraf yang bersepakai dengan ditambahkan akal alif. Tambah-tambah ni bainal fa'i wal ain, di antara fa dan in. Di antara fa fi'il dan in fi'il. Tu qatala fa'ala. Qah tu dikatakan fa fi'il kerana dia tu harah yang bertelikan akal fa bagi fa'ala. Ta tu dikatakan in fi'il kerana dia tu harah yang bertelikan akal in bagi fa'ala. Kemudian tambah alif di antara qah dan ta tu yang ialah fa fi'il jadi qatalah. Wa binahu dan mula antara al-babi salih lil musyarakati bainas naini ghaliban. Adalah binaan antara dia ni lil musyarakah bagi bersekutu dan bersyarikat dan berkongsi bainas naini ghaliban di antara dua pihak ghaliban pada ghalib. Ghalibnya ya atas makna dia tu ya atas berkongsi dan bersyarikat di antara dua pihak. Wa qad yakunu lil wahidi dan terkadang adalah al-babus bina bagi al-babis salih ni lil wa al-musyarakah. Wa qad yakunu dan terkadang adalah al-musyarakatu musyarakah ni lil wahidi bagi seorang satu pihak dia. Bukan seorang agak, mana satu pihak. Tu mana bersekutu pada satu pihak. Contoh misalnya, misalul musyarakah. Misal bagi musyarakah bersekutu bainas nai di antara dua pihak. Nahu qatala Zaidun amran. Membunuhlah Zaid akan Ammar. Kena buat mana? Membunuh Zaid akan Ammar. Apa makna bunuh Zaid akan Ammar? Mana Zaid tu bunuh Umar. Umar tu bunuh Zaid. Tu maknanya musyarakah tu pada pihak sama-sama bunuh. Qatala Zaid dan Amran telah membunuh Zaid akan Ammar. Dengan mana Zaid bunuh Umar. Zaid tiket Umar. Umar tiket Zaid. Tu musyarakah. Pada pihak sama-sama tiket, sama-sama bunuh. Makna ni penting. Hak yang penting sekalinya. Kita nak buh makna ni waktu kita kitab fiqh ni. Kitab fiqh, kitab usul din ikutlah. Ketika itulah penting. Lebih-lebih lagi bab fiqh lah. Sebab fiqh ni kita nak keluarkan akan masalah. Maka nak keluarkan akan masalah pasti kena tahulah makna kelimah tu. Kalaulah kita terjemah makna tu tak betul, maka masalah tu baik pun tak betul lah. Yang penting tu ketika bab fiqh tu. Sorah ni. Satu kelimah tu yang orang macam ni, bina elah ni, datang nak tahu wazan ni, makna dia pasti kena terjemah makna tu yang betul. Bila terjemah makna yang betul, masalah tu baik betul. Kalau terjemah makna tu tak betul, masalah tak betul. Kadang-kadang ada juga orang yang terjemah makna tak betul tapi masalah betul. Itu orang panggil dia buat masalah tu bukan dengan ibarat kita lah. Yang renaknya, yang pentingnya ia telah reti kan akan masalah kita, masalah kita tu serta dari orang panggil reti dah faham ibarat reti kan akan masalah kita daripada ibarat kita. Dia tengok ibarat kita yang katalah ni, dubik masalah gini-gini. Dia fahamnya kerana gini-gini. Di segi sorah, di segi nahu memang dia hubung makna tu betul.
Macam qatala Zaid Amran telah bunuh Zaid ke Umar. Bukan makna Zaid pergi bunuh Umar dah. Zaid pergi bunuh Umar. Bukan maknalah tu. Kalau Zaid pergi bunuh Umar tu tak dikatakan musyarakah bersekutu di antara dua pihak tu. Kalau kata Zaid bunuh Umar, kena kata qatala Zaidun Amran, bunuh Zaid tak kat Umar. Zaid bunuh Umar seorang. Bila Zaid ketika Umar pun mati Umar. Mati tak kira lah. Maknanya Zaid seorang je. Yang menghasilkan sifat bunuh tu. Tapi di sini bukan makna gitu. Qatala Zaid Amran ni, qatala datang di atas wazan fa'ala. Telah maklum betul wazan fa'ala bina li'an musyarakah bersekutu di antara dua pihak. Kalau itu di sini kena terjemah makna katanya qatala Zaid Amran ni, mana Zaid itu bunuh Umar, Umar bunuh Zaid. Itu makna kata musyarakah pada pihak sama-sama membunuh. Wa misalul wahidi dalam misal contoh bagi musyarakah di antara satu pihak yaitu qatalahumullahu, telah membunuh akan mereka itu oleh Allah. Dengan Allah Ta'ala satu lah bunuh. Bukan kata Allah Ta'ala bunuh mereka itu bunuh Allah Ta'ala pula. Mana musyarakah sini ni satu pihak ke apa? Satu pihak Allah Ta'ala. Maka tokoh Ta'ala situ itulah dikatakan fa'e sulasi mazid. Jadi khulasahnya sulasi mazid ni daripada bagai yang pertamanya. Apa bagai yang pertama? Iaitulah yang tambah satu harah. Di atas fa'il sulasi mujarrad. Ada 3 wazan lah. Pertamanya wazan af'ala yuf'ilu if'al. Yang kedua fa'ala yuf'ilu taf'il. Yang ketiganya fa'ala yuf'ilu mufa'alan wa fi'alan wa fi'alan. An-naw' usani pula bagai yang kedua. Huwa mazi, waw tidak ada lah. Huwa mazi da fihi harfani ala sulasiyyi. Ala sulasiyyi mana ala sulasiyil mujarradi wa huwa khamsatu abwab. Barulah bagai yang kedua ni huwa ma ialah barang ialah fi'il zida fihi yang ditambahkan. Zida tu fi'il madi bina majhul tu. Tu bina majhul zida tu. Habis tu kita terjemah mana yang ditambahkan fihi pada ma harfani akan 2 harf. Harfani la fi'il bagi zida. Zida ni daripada fi'il mu'tal ke mu'tal'in. Jadi dhammah awal kasrah harah sebelum pada akhir memang tak zahir lah. Kerana dia tu daripada fi'il mutal'in. Tak sama dengan duriba lah. Duriba Zaidun dipukul ke Zaid. Duriba tu memang dhammah awal kasrah harah sebelum pada akhir zahir nyata. Kerana dia tu fi'il sahih. Adapun zidan ni fi'il mutal'in memang tak nyata dia panggil. Dhammah awal kasrah dulu pada akhir tu pada takdir. Zahir memang tak ada. Asalnya fi'il madi hak bina fa'il dia nya ya atas zada yazidu ziyadah. Zada saya zayada. Zayada. Zida ni kalau turut asal hataran dia zuyida tu. Zuyida dhammah awal kasrah dulu pada akhir zuyida. Zuyida ni berat. I'la fi'il mutala'in ni haraf illa berbaris dulu pada waw fathah pasti kena tukar kat alif jadi zada. Fi'il madi bina fa'il. Tapi kalau fi'il madi bina fa'il jadi zida. Mazida fi harfani fi'il yang ditambahkan pada fi'il akan 2 harah. Ini bagai yang kedua tambah 2 harah. Tambah ala sulasiyil mujarradi di atas fi'il sulasi mujarrad. Di atas fi'il yang asal huruf dia ni 3 harah. Yang bagai yang tambah tadi tambah 1 harah ya. Bagai yang kedua tambah 2 harah. Di atas fi'il sulasi mujarrad, di atas fi'il yang adalah huruf asalnya 3 harah. Wahwa khamsatu abwabin, wahwa dan iaitu an-naw' usani bagai yang kedua ni khamsatu abwabin 5 wazan. Ada 5 wazan. Al-babul awalu wazan pertama infa'ala yanfa'ilu infi'alan. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan. Infa'ala yanfa'ilu infi'al. Infa'ala yanfa'ilu infi'al ni asal sulasi jaraknya fa'ala. Tambah 2 hamzah iaitu hamzah dan nun jadi infa'ala. Mauzunuhu bermula mauzun, bermula timbangannya. Lafaz-lafaz yang kita buat timbangkan di atas infa'ala yang fi'il infi'al. Salah satu daripadanya inkasara yang kasiru inkisaran. Inkasara yang kasiru inkisaran. Asal sulasi jaraknya kasara, kasara yaksiru kasran. Tambah hamzah dan nun jadi inkasara yang kasiru inkisar. Wa alamatuhu dan wala tanda percamannya al-babil awal wazan pertama ayyakuna madihi ialah keadaan fi'il madi ni ala khamsati ahrufin datang di atas 5 haraf. Datang di atas 5 haraf.
Tapi limuharrah yang bersepakai bi ziyadatil hamzati wan nun fi awalih. Yang bersepakai limuharrah dengan ditambahkan akar hamzah wan nun, dah harah yang kedua ialah nun, tambah hamzah dan nun fi awalihi pada permulaannya. Tengok inkasara atau infa'ala. Asal sulasim jaraya fa'ala kasara, tambah hamzah dan nun pada permulaan jadi inkasara infa'ala. Maka inkasara infa'ala lah dikatakan sulasi mazi. Tapi sulasi mazi daripada bagai yang kedua, iaitu ditambahkan akan dua harah di atas asal sulasim jara. Wabina'u dan berhantaran maknanya mana bagi wazannya pertama in fa'ala yang fa'ilu infi'a ni lil mutawa'ati kainu ada lil mutawa'ah bagi mutawa'ah. Mutawa'ah ni bagi mutawa'ah. Apa makna mutawa'ah? Tengok ayat mana sini. Jadi nak ayat bahasa Jawi payah juga. Tengok mana ya lah. Wa ma'nal mutawa'ati husulu asari syai'i an ta'alluqil fa'lil muta'addi bi maf'ulih. Itu makna mutawa'ah. Mutawa'ah ni orang panggilnya kehasilan lah. Makna yang hasil daripada berlaku bagi fa'il muta'addi. Husul asari syai' mana hasil lah oleh bekah bagi suatu. Hasil lah oleh sifat dan bekah perbuatan bagi suatu. Hasil-hasil itu hasil an ta'alluqil fa'lil muta'addi daripada bergantung dan bersakut paut oleh fa'il muta'addi ni bimaf'ulihi dengan maf'ul bih dia. Fa'il muta'addi ni bila lah dia tu bersakut dengan maf'ul bih, hasil lah oleh bekas saya tu. Maka bekas saya tu orang panggil mutawa'ah. Tu bekas saya tu telah dikatakan mutawa'ah. Bekasan yang hasil daripada bergantung fa'il muta'addi dengan maf'ul bih dia. Tu dikatakan mutawa'ah. Misalnya nahu kasartu zujajah. Kasartu zujajah fankasara zalika zujaju. Tu ya. Kasartu zujajah itu dikatakan fa'il muta'addi. Kasara fa'il muta'addi tu. Maka fa'il muta'addi bergantung dengan maf'ul bih. Kasartu zujajah, aku memecahkan akan kaca. Akan gelah kau ikutlah akan kaca. Bila aku ni memecahkan akan kaca, maf'ul fa'il muta'addi itu bergantung dengan maf'ul bih. Fankasara zalika zujaju, maka terima pecahlah oleh dimakian kaca. Botol saat ni pun pecah. Bila aku memecahkan akan botol tadi, botol saat ni pun terima pecah. Terima pecah telah dikatakan mutawa'ah. Terima pecah telah dikatakan mutawa'ah. Satu bekas, satu sifat yang hasil daripada bergantunglah oleh memecah seorang ni akan botol tu. Tu. Payah sikit. Payah lah apa. Payah lakon. Kasar tu zujajah, memecahlah aku azujajah akan kaca, akan botol. Botol kaca tu lah. Fankasara zalika zujaj, maka terima pecah oleh dimakia itu kaca, oleh dimakia itu botol, oleh dimakia itu gelah kau ikutlah. Fa'in nan kisara zujaj, maka bahasa terima pecahlah oleh botol, oleh kaca ni. Asarun ialah satu bekasan, satu sifat. Satu kehasil perbuatan. Hasalah ya hasilah an ta'alluqil kasri, daripada bergantunglah oleh memecah seorang ni allazi huwal fi'lul muta'addi, yang ialah fi'il muta'addi ni dengan maf'ul bih. Mulai ada lagi bi maf'ulihi, dengan maf'ulnya maf'ul bagi al kasri, dengan maf'ulnya maf'ul bagi fi'il muta'addi. Apa ya ta'azzujah. Bila seorang pergi memecahkan akan kaca, di kaca pun terima pecah lah. Terima pecah. Maka terima pecah telah orang panggil mutawa'ah tu. Inkasara tu. Kasar tu zujajah, memecah aku akan kaca. Fankasara. Inkasara tu. Fa'il datang hazar pertama. Fankasara zalika zujaj. Maka terima pecah oleh dimakia itu kaca. Jadi kita faham di sini maknanya. Wazan yang pertama inkasara atau infa'ala ni. Bina dianya lazim. Tapi lazim titik dengan makna mutawa'ah. Bukan lazim macam lazim biasa tu dah. Lazim makna mutawa'ah. Gapo? Ya itulah satu bekas, satu sifat yang hasil daripada bergantung fa'il muta'addi dengan maf'ul bih. Fa'in nan kisara zujaj, maka bahasanya terpecah. Terima pecahlah kaca. Terpecah kaca ni dengan sebab seorang tu memecah. Asarun ialah satu bekas.
satu kehasilan, satu perbuatan, satu sifat hasala yang hasilnya dapat anta'alukil kasri daripada bergantunglah oleh memecah seorang ni allazi wal fi'lum ta'di yang ialah fi'lum ta'di bergantung ai bi maf'ul bih dengan maf'ul bih bagi fi'lum ta'di. Al-babus tsani wazan yang keduanya ifta'ala yafta'ilu ifti'alan ialah wazan ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Mauzunuhu bermula mauzun timangan ijtama'a yajtami'u ijtima'an. Ijtama'a yajtami'u ijtima'an. Ijtama'a fa'il madhi yajtami'u fa'il mudhari' ijtima' fa'il masdar. Alamatuhu daulah tanda pertama al-babus tsani an yakuna madhi bahwa adalah fa'il madhi al-babus tsani ala khamsati ahrufin datang nak atas 5 huruf. Tapi 5 huruf ni yang bersepakat bi ziyadatil hamzati fi awali dengan ditambahkan akar hamzah pada permulaan al-babis tsani wa ta'i dan ditambahkan akar ta. Wa ta'i waw huruf atas atas dah hamzah. Takdir amalnya bi ziyadatit ta dengan ditambahkan akar ta bainal fa'i wal ain di antara fa dan ain. Jadi khulasanya tanda keadaan fi'il madhi datang 5 huruf. Tapi 5 huruf ni bersepakat tambah hamzah pada permulaan dan tambah ta pada antara fa dan ain. Wa bina'uhu dan bola hantaranya. Hantaranya al-babis tsani ni lil mutawa'ah aidan bagi mutawa'ah aidan juga sama seperti ba wazan yang pertama. Nahu jama'tul ibila fajtama'a zalikal ibilu. Aku menghipungkan akar utah ni. Bila aku hipung kat utah fajtama'a zalikal ibilu maka terima hipunglah oleh dimakai utah. Utah pun berhipunglah. Asalnya utah tu duduk bercerai-cerai kan. Di tempat yang masing-masing. Maka seorang tu kumpul. Bila seorang tu kumpul, utah pun terkumpul dan terhipunglah pada satu tempat. Maka terhipung dan oleh dimakai utah tu lah. Orang panggil mutawa'ah. Makna yang hasil daripada jama'tul ibila. Daripada bergantunglah fi'il muta'addi ni dengan maf'ul bih. Bila aku ni menghipungkan akar utah, maka terima berhipunglah oleh dimakai utah. Al-babus salih ba' yang ketiga. If'al la yaf'alu if'ilalan. If'al la yaf'alu if'ilalan. Mauzunuhu bila wazan if'al la yaf'alu if'ilalan ni ihmarra yahmarru ihmirar. Ihmarra yahmarru ihmiraran. Wa alamatu dalam tanda percamannya al-babis salih an yakuna madhi bahwa adalah fi'il madhi al-babis salih ala khamsati ahrufin datang di atas 5 huruf juga. Tapi 5 huruf bi ziyadatil hamzati yang bersepakai dengan ditambahkan akar hamzah fi awalihi pada permulaan tambah hamzah. Yang hamzah ada pula tu. Hamzah tu bukan alif. Alif ni memang tak terima baris dah. Kalau cuma rupa bangunan tu tubuh tu alif lah, hakikat sungguh hamzah tu. Kerana kalaulah alif sungguh memang tak terima baris. Alif ni memang tak terima baris selama-lama dah alif ni. Nah, bi ziyadatil hamzati dengan ditambah hamzah pada permulaan wa harfin akhar dan satu harah yang lain pula. Pertama tambah hamzah pada permulaan dan satu harah yang lain. Tapi satu harah yang lain mana? Min jinsi lam fi'li. Satu harah yang lain ni daripada jenis lam fi'il lah. Satu harah yang lain tu hak yang jenis lam fi'il. Yang sama dengan lam fi'il. Yang sama dengan lam fi'il. Bila kata jenis lam fi'il ni, maknanya serupa dengan lam fi'il. Serupa pada sifat nama kerap. Sininya kita tahu lam fi'il dia kena tahra. Kerana asal sulasi mujarrad dia nya hamira. Hamira. Fa fi'il. Min ain fi'il. Ra lam fi'il. Maka bila kita nak buat jadi fi'il sulasi mazid tambah 2 huruf, pertamanya tambah hamzah pada permulaan, yang keduanya tambah ke akar harf yang serupa dengan lam fi'il. Apa tambah ra juga? Tambah fi akhirih pada akhirnya akhir dia. Tambah ra pada akhir. Jadi ihmarara. Jadi ihmarara. Bila jadi ihmarara kaedah harfnya bila beri pun 2 huruf pasti kena idgham. Idgham ra dalam ra yang kedua jadi ihmarra. Ihmarra lah tu. Ihmarra. Sebab cakap fi'ra ni orang panggil cakap payah pasah. Kalau kata ihmarara tu jadi tak pasah. Bunyi pun tak sedap dengar. Lalu itulah kaedah ra-nya pasti kena idgham. Idgham ra dan ra jadi ihmarra. Wa bina'uhu dan bola hantaran bagi fi'il lazim ni. Hantaran bagi al-babis salih li mubalaghatil lazim. Di hatta adalah ia bi mubalaghah lazim bagi mubalaghah fi'il lazim. Bagi mubalaghah bersangatan akan fi'il lazim. Maksudnya bina dia lazim lah. Wazannya ketiga bina lazim. Tapi lazim yang mubalaghah, yang bersangatan.
Wakila nak kata setengah ulama sarahnya lil alwani wal uyu. Makna dianya dihantarkan menunjuk di atas warna-warna wal uyubi dan segala ai-ai. Setengah ulama sarah yang katanya fa'il yang datang di atas wazan yang tiga daripada bagai yang kedua ni. Yang ialah fa'il sulasi mazid tambah dua harah ni. Makna dia dihantarkan bagi tunjuk di atas mana warna-warna wal uyubi dan segala ai-ai. Misalul alwan. Lana misal yang tunjuk di atas warna nahu ihmar zaid. Bersangat merah zaid. Zaid tu merah benar dia. Tu. Seperti bunga mawar dah muka dia. Hidung dia pun merah. Telinga merah. Misalul uyuk dan misal bagi ai. Misal bagi fa'il yang datang di atas ba'ang tiga yang tunjuk tak mana ka'ai panahu. Warra zaidun. Warra ni mana apa? Buta. Buta sebelah. Warra. Warra zaidun telah buta sebelah zaid. Buta sebelah zaid. Warra ni bukan kecak tu tak. Bukan kecak nah. Tepe tu bukan. Buta sebelah apa? Mana aid dah. Warra zaidun telah buta sebelah zaid. Tu orang panggil bina lil makna dianya lil ujuk. Buta-buta tu mana aid tu. Tapi hak yang jisi jamhurnya makna dianya balarah fa'il lazim lah. Bersangat tam merah. Kalau kata hamira zaidun, zaid merah biasa ya. Tapi kalau kata marra zaidun, bersangat tam merah. Merah tu banyak sikit ni lah. Lepas tu kalau kata marra zaidun, bersangat tam merah benar oleh zaid. Tu merah benar. Merah yang banyak sekali lah. Kalau marra tu. Kalau tahamira zaidun, merah zaid, merah sikit-sikit ya. Marra zaidun, bersangat tam merah. Merah pertengah ya. Kalau tak marra zaidun, bersangat tam merah. Banyak merah benar lah zaid. Ya huruf Arab ni mana kalaulah bertambah huruf, bertambahlah makna. Bila bertambah harah, bertambahlah makna. Hamira tu tak ada tambah apa-apa, merah biasa lah hamira zaidun. Bila tambahkan satu harah atau dua harah marra zaidun, bersangat tam merah, tambah makna. Bila tambah tiga harah marra zaidun, bersangat tam merah benar lah. Jadi makna tu bertambah mengikut huruf tambahan. Sebab kaedah itu ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Bertambah binaan huruf kelimah ni lah menunjukkan di atas tambah makna. Bila bertambah huruf binaan, makna pun bertambah juga. Ziyadatul huruf tadullu ala ziyadatil makna atau ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Bertambahan huruf atau bertambahan binaan kelimah apa huruf ni ialah menunjuk di atas bertambah makna. Al-babur ra'i bermula wazan yang keempat. Tafa'ala tafa'alu tafa'ulan. Ialah wazan tafa'ala tafa'alu tafa'ulan. Mauzunuhu bermula mauzunnya. Timbangannya. Lafal-lafal yang ditimbang di atas tafa'ala tafa'ulan ni. Takallama takallamu takalluman. Takallama ya takallamu takalluman. Wa alamatuhu dabla tanda percamannya al-babir rabi' an yakuna madihi bahawa ialah keadaan fa'il madi ni jaiyan ala khamsati ahrufin datang di atas 5 harah. 5 harah ni bersepakai bi ziyadati ta dengan ditambahkan ta fi awali pada permulaan wa harfin aqa dah harah satu lagi min jinsi aini fi'li daripada jenis fa'ilnya fa'il bagi al-babir rabi'. Pertamanya tambahkan ta pada permulaan. Yang keduanya tambah harah yang berjenis dengan infa'il. Tambah-tambah bainal fa'i wal ain di antara infa'il, fa'il dan infa'il. Jadi kita nak tahu kata fa'il, infa'il ni pasti kena sila kepada fa'il selasil jarak dia lah. Takallama gitu kita nak tahu kata mana fa'il, mana infa'il, mana lam fa'il. Pasti kena sila kepada fa'il hak selasil jarak dia. Contoh kita takallama selasil jarak dia ni ialah kalama tu selasin jarak ya. Maka kah tu dikatakan fa'il lah. Lam tu dikata infa'il, mim tu dikatakan lam fa'il. Ke mana? Kah dikatakan fa'il, lam dikata infa'il, mim dikatakan lam fa'il. Tu. Maka di sini tambah ta, lepas tu tambahkan akar harah yang bersejenis dengan infa'il. Infa'il sini kena lam, tambah lam.
Jadi takalama, lam tu jadi dua. Idgham kan lam tambah lam kedua jadi takallama. Takallama. Wa binahu dalah antara yang kat lebih berat lit takallufi maudu'an dihantarkan binaan ni bagi takalluh. Takalluh ni menebay-debaykan. Menebaykan pada menghasilkan akan perbuatan. Wa makna takallufi makna takalluh tahsilul matlubi menghasilkan akan benda yang dikehendaki syai'an sedikit ba'da syai'in kaman dia sedikit. Menebaylah. Apa panggil menebay tak? Lurah ni panggil menebay lah kalau lurah bahasa tu tahu panggil tu. Menghasilkan benda yang ditutup, benda yang dimaksud, benda yang dinak ni sedikit demi sedikit. Ya hasil sikit. Supaya gapo anak-anak tu. Dia guna membinakan rumah dia tu sikit je. Akhir-akhir jadi gunung yang besar. Dimakian juga orang belajar ni. Tu. Belajar ni sedikit-sedikit. Janganlah pomok belajar ni. Akhirnya tak dapat satu hebuk. Tu. Mana sedikit-sedikit belajar. Lepas tu akhirnya banyak. Yang penting naknya faham. Faham serta reti pula. Lepas tu boleh amal, boleh hebat pula. Tu memang lebih lagi lah. Maknanya tahsilul matlub menghasilkan benda yang dikehendaki sedikit demi sedikit. Nahu ta'allamtul ilma mas'alatan ba'da mas'alatin. Belajar aku akan satu ilmu ni, satu masalah, kemudian satu masalah. Ta'allama tu dikatakan, dah tahu azannya ke apa. Al-babul khamisu, bab yang kelimanya, tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Ialah wazan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Mauzunuhu, wazan, lafal-lafal yang ditimangkan di atas wazan tafa'ala tafa'ulan ni, taba'ada. Taba'an tu taba'udan. Ala wa alamatuhu dan bala tanda percamannya, al-babil khamis, an yakuna madhihi, bahawa adalah fa'il madhinya, ala khamsati ahruf, datang di atas 5 harah. 5 harah ni, biziyadati tak, bersepakai dengan ditambahkan akan tak, fi awali pada permulaan, wal alifi dan tambahkan alif bainal fa'i wal ain di antara fa dan ain. Taba anda asalnya sulasim jaranya ba'da yab'udu bu'dan. Tambahkan tak alif di taba anda ya taba'adu taba'udan. Wa bina'u dan belah hantaran makna dianya lil musyarakah adalah ia tunjuk di atas makna bersekutu dan bersyarikat dan berkongsi bainal isnaini fasaidan di antara dua pihak fasaidan maka lebih. Di antara dua sekurang-kurangnya dua pihak atau lebih. Misalul musyarakah bainal isnain. Misalul musyarakati bainal isnaini. Misal bagi fa'il yang tunjuk di atas mana bersekutu di antara dua pihak. Taba'ada Zaidun an Amrin. Berjauhlah. Berjauh-jauhlah Zaid daripada Umar. Umar jauh daripada Zaid. Zaid jauh daripada Umar. Tak boleh hitung pada satu tempat dua orang tu. Kena seteru dua orang tu. Zaid boleh tengok muka Umar. Umar pun boleh tengok muka Zaid. Misalul musyarakah fasaidan. Misal bagi bersekutu. Bersekutu ni pada makna bagi fa'il lah. Berkongsi tu pada makna bagi fa'il. Okay, contoh kita tabak ada Zaidun Amrin. Jadi Zaid dengan Umar tu bersekutu pada pihak sama-sama menjauh. Mana Zaid tu menjauh daripada Umar. Umar menjauh daripada Zaid. Bukan berkongsi, bersekutu ni duduk sekali semua. Tak, tu makna lain pula. Maknanya bersekutu pada perbuatan bagi pada makna bagi fa'il. Maksudnya tu musyarakah bainal isnain ni bersekutu di antara dua pihak ni pada makna bagi fa'il tu. Zaid ni dengan Umar ni bersekutu, berkongsi, bersyarikat pada makna bagi taba'ada. Makna menjauh apa? Zaid tu jauh daripada Umar. Umar jauh daripada Zaid. Itu makna kata bersekutu. Wa misalul musyarakah, misal bagi bersekutu fasaidan yang lebih daripada dua pihak. Dua orang kita tahu. Nahu tasalahal qaumu, berdamai-damailah oleh kaum. Kaum tu pakat-pakat berdamai. Tu. Berdamai-damaian nak oleh kaum. Tu orang panggil musyarakah di antara dua, lebih daripada dua. Pakat-pakat berdamai kaum. Maka di situ tu musyarakah pada makna berdamai itu. Kaum-kaum ramai saat itu, ya itulah sama-sama berdamai.
Anna usalisu wa huwa ma zida fi salasatu ahrufin ala sulasi wa huwa arba'atu abwa. Allah.